Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf semua followers yang setia dengan kita pada malam ini. Kita bermula lambat sikit kerana masalah teknikal tadi dugaan awal. Alright, semoga nanti pada malam ni insya-Allah akan smooth sehingga ke penghujung. Alright, pada malam ini saya sangat berusaha kerana saya dapat menjemput semua panel dari pengajian bahasa utama untuk slot kita jom sempena jom masuk virtual 2021. Okey, kita bawakan para pensyarah, ketua program dan ada special appearance malam ni. Nanti saya namakan ataupun perkenalkan beliau. Okey, untuk sesi bersama jom masuk IPT bersama Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Okey, terima kasih juga kepada yang join pada malam ini. Okey, ramai-ramaikan untuk join kita di Instagram Museum Admission. Siapa-siapa yang dah join, adik-adik yang dah join, saya nampak ada Dr. Zaliha daripada Fakulti Pergigian, Dr. Kamimi juga dah join. Okey. Akid Haikal, Dovermont, Atik dan ramai lagi. Okey, jangan lupa untuk sharekan live kita pada malam ini. InsyaAllah adik-adik akan dapat input mengenai program Fakulti Pengajian Bahasa Utama serta program-program yang ditawarkan di FPBU. Alright. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, okey, kita pun dah mula lambat sikit, 15 minit, okey. Kita nak minta lah, saya akan perkenalkan bahawa pada malam ini kita akan ada 4 program dari FPBU, iaitu Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam dengan kepujian. Yang kedua, Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi dengan kepujian. Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan kepujian. Juga yang terakhir sekali adalah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan perdagangan. So ini adalah 4 program yang ditawarkan oleh FPBU, yang mana adik-adik boleh pilih 4 program ini dan letak di UPU online adik-adik, kecuali program Temuduga Sarjana Muda Pendidikan. So ada 3 saja program yang boleh dipilih. Semasa kemas kini UPU online akan bermula pada 9 Ogos sehingga 12 Ogos jam 5 petang. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita jemputlah. Malam ni orang kata FBU dia buat sesuatu yang lain dari yang lain, dari kebiasaan fakulti yang lain. Dia bawakan timbalan dekan Harul Pelajar Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Dipersilakan Dr. Ahmadullah bin Muhammad Saleh untuk perkenalkan diri sikit, Dr. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我叫哈买的，我来自吉兰丹啊。Boleh faham ke Dr. Fauzia? Sikit-sikit, saya tahu nama dan asal Kelantan. Pandai tu. Itu kelebihan sebenarnya belajar di USIM. Dan kalau belajar dekat FPBU ni, kita ada kelebihan pelbagai bahasa. So saya mulakan dengan perkenalkan diri saya dulu. Alright. Saya Dr. Ahmadullah Muhammad Saleh, berasal dari Kelantan. Mendapat pendidikan awal bahasa Arab di UIA dan master dalam kesusasteraan bahasa Arab. Okay. PhD di UKM pendidikan bahasa Arab. So saya itu kot dan untuk pusingan perkenalan terlebih dahulu. Okey, terima kasih Doktor. Okey, mana-mana yang ada student ataupun alumni dari FEBU boleh say hi dan juga boleh drop komen yang mana rindu lecture masing-masing. Kita bersiaran secara langsung pada malam ini. Okey, yang kedua saya jemput tidak asing lagi, sarjana muda dari program Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam dengan kepujian Profesor Madya Dr. Isyamuddin Ahmad. Assalamualaikum Doktor. Wabarakatuh, Dr. Fauzia, kaifa haluki? Alhamdulillah, nahnu Okey, alhamdulillah, ana akhukum fillah, Dr. Isyamuddin min Jamiatul Ulum Al-Islamiyah min Kulliyat Dirasat Lughat Raisa, fa nahnu natasharraf bi an nakuna fi hadhihi al-jalsah. So, Dr. Ji faham? Masya Allah. Ustaz, nanti sepanjang live ni Ustaz janganlah cakap bahasa Arab sepanjang masa. Saya kena minta bantuan. Saya perkenalkan, nama saya Isyamuddin bin Ahmad daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia, dan saya adalah ketua program bagi Bahasa Arab dan juga Kesusasteraan Islam. Masya-Allah. Okey. Itu saja daripada saya. Itu FEBU dia awal-awal lagi dah keluarkan bahasa Arab, dah keluarkan Mandarin. Kita dengarkan daripada Dr. Muhammad Nizwan, Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi dengan Kepujian. Okey, Doktor dipersilakan, kenalkan diri Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Ji dan juga rakan-rakan saya di Fakulti FEBU dan juga semua yang dapat join kita pada malam ini di IG. Ma'akum Dr. Muhammad Nizwan Muslim. Lulus saya degree di
sembah di program ini, yang program yang saya akan memperkenalkan kepada para pendengar program ini, degree di Sembah, kemudian master pun di Sabah di FEBU juga, kemudian PhD di Yarmouk University. Itu sedikit tentang diri saya lah. Okey, itu saja Doktor. Okey, terima kasih Doktor. So kira Dr. Nizwan ni adalah alumni USIM, okey, alumni dari Fakulti Pengajian Bahasa Utama sendiri. Okey, daripada Ihwan Aminin kita ada daripada Ihwan Aminin, dia kata USIM terbaik, salah seorang followers kita. Okey, adik-adik yang join kita boleh tanyakan soalan, boleh ready lah apa saja nak tanya tentang program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Seterusnya saya jemput yang cantik manis Dr. Habibah Ismail, sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan. Doktor, dipersilakan Doktor kenalkan diri Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fauzia dan rakan-rakan. Hello everyone. I hope all of you are well out there. And I think I pun nak tunjuk skill lah. Hajimashite. Minasan konnichiwa. Bukan bahasa Inggeris je tak ada bahasa Cina, sekarang bahasa Jepun pula. Okay. Sedikit tentang saya, nama diberi Habibah binti Ismail, orang selalu panggil saya Dr. Bib atau Bib dengan lebih mesra lagi. Saya telah bermula dengan mengambil pengajian TESOL di UKM, Universiti Bahasa Malaysia. Kemudian menyambung terus kepada program sarjana pengajian bahasa Inggeris di UKM juga. Setelah itu berpeluang alhamdulillah mendapat rezeki untuk menyambung pelajaran di bawah beasiswa dan menyambung pelajaran masa itu di University of Sydney, Australia. So menjadi satu pengalaman manis lah di situ, berjumpa dengan rakan-rakan. So alhamdulillah. Malam ni saya mewakili ketua program bagi program ini. Terima kasih Dr. Fauzia. Alright. Terima kasih Dr. Bib. Nama glamournya, Masya Allah, hebat-hebat sungguh speaker ataupun panel dari Fakulti Pengajian Bahasa Utama ni. Saya rasa 1 jam saya kena improve lah. Saya punya ada beberapa bahasa yang saya kena improve pada malam ni. Okey, kita ada Dr. Rami Aida bersama kita. Alright, di Instagram Faizatun Nurali. Masya Allah, terbaik. Profesor Madya Dr. Isyam. Okey, dah ada peminat dah Dr. Alright, okey. Naufaldur Rahman kata Dr. Habibah, dia say hi. Alright. Okey, yang akhir sekali, okey, saya jemputkan paling cute Dr. Siti Rosilawati Ramlan. Okey, silakan Doktor untuk perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fauzia dan juga sahabat-sahabat sekalian. Okay, saya Dr. Siti Rosilawati binti Ramlan, boleh panggil Dr. Sheila. InsyaAllah mewakili program Sarjana Muda Pendidikan Islam. Pendidikan saya bermula di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dalam degree Bahasa Arab dan Kesusasteraan. Kemudian sambung master di UIA juga, pendidikan Bahasa Arab. Kemudian akhir sekali alhamdulillah direzekikan untuk menyambung pelajaran di University of Jordan dalam bidang kurikulum dan pengajaran. Masya Allah, bukan calang-calang wakil ataupun panel yang kita bawakan untuk sesi bersama Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Oleh itu, semua followers kita, viewers yang bersama kita pada malam ini, jangan lupa untuk sharekan live kita dengan parents, dengan guru-guru, okey, supaya anda semua tak ketinggalan bila nak isi UPU online untuk fasa kemas kini nanti. Dah ada input tentang program-program yang ditawarkan di FPBU. Kita ada lagi peminat Dr. Hisham Ashraf, dia kata kopiah Dr. Hisham sesuai dengan sastra katanya. Right. Okey. Okey, kita dah settle round pertama. Okey, untuk round kedua ni kita nak jemput lah. Okey, Timbalan Dekan Haiwan Pelajar di FEBU iaitu Dr. Hamdallah. Doktor, kenapa agaknya pelajar adik-adik lepaskan STPM, STAM ataupun diploma asasi, matrikulasi dan sebagainya ataupun staraf, maafkan saya, kena pilih program yang ditawarkan di FEBU? Mungkin doktor boleh highlightkan sikit. Okey, terima kasih Dr. Fauzia. Keistimewaan paling utama tertera daripada nama fakulti sebenarnya, Fakulti Bahasa Utama. Dr. Fauzia pun sendiri tadi terpaksa menghadapi pelbagai bahasa. Dan ini sebenarnya bahasa yang kita ada, terpaksa letak subtitle. Kepelbagaian bahasa ni sebenarnya satu keistimewaan yang menjadi keperluan dalam dunia moden sekarang ni. Dan di fakulti kita, di Fakulti Pengajian Bahasa Utama, paling minimum sebenarnya graduan kita mempunyai 4 bahasa, iaitu bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan satu lagi bahasa tambahan yang kita tawarkan kepada bahasa Mandarin, Jepun ataupun Perancis masa ini. So ini adalah fokus utama
selain daripada kita memberi fokus kepada akademik, kita juga mempunyai mentor-mentor yang memberi panduan macam mana kita nak mengaplikasikan bahasa-bahasa dipelajari. Dia bukan bahasa yang berada dalam lingkungan kelas semata-mata, tapi kita keluarkan supaya dapat digunakan dalam rutin harian kita. So ditambah 4 program yang disebutkan tadi yang menjadi core utama, ditambah pula dengan bahasa Mandarin, Jepun dan Perancis. Mana nak belajar macam tu? So, nak belajar banyak bahasa, datang ke FPBU. Okey. Ringkas dan saya rasa apa orang kata, orang ayat-ayat zaman sekarang padu pengenalan yang diberikan oleh Timbalan Dekan Haiwan Pelajar di FPBU Dr. Ahmad Allah. Okey, doktor kata tadi kita kena menguasai bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan ataupun bahasa tambahan Mandarin, Jepun ataupun Perancis. So, tidak rugilah mereka yang menyertai program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama kerana memang macam doktor kata tadi tu, nama fakulti ini memang terselah dengan fakulti bahasa itu sendiri. So adik-adik yang nak menguasai lebih daripada satu bahasa untuk masa hadapan ataupun orang kata future yang lebih cemerlang dalam zaman sekarang ni, memang kita perlu untuk menguasai lebih banyak bahasa, maka pilihlah program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Okey, Dr. Hisham, oleh kerana Dr. Hisham malam ni macam ramai berminat, ada 2-3 yang petik-petik nama doktor di Instagram. Okey, boleh ke doktor ceritakan sikit bahasa Arab dan kesusasteraan Islam? So susah ke, senang ke belajar bahasa Arab kesusasteraan Islam ni doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya bercakap lebih detail, saya nak terima kasih Naja pakai syarikat di Oman, di mana kita mempunyai banyak pelajar-pelajar peringkat PhD yang daripada Oman lah. So alhamdulillah, ini adalah salah satu hadiah lah daripada anak-anak murid saya lah. Okey, berkenaan tentang program ini, apa yang best program ini? So, dulu bahasa Arab di dalam konteks 20 universiti, dalam 20 universiti terdapat 6 universiti yang telah menawarkan program bahasa Arab. Okey, sama ada di UIA, di USIM sendiri ataupun di UK. Setiap program itu mempunyai niche masing-masing. So selepas kami melihat kepada program sedia ada, tiada pun satu daripada program ini yang sama dengan program bahasa Arab dan kesusasteraan Islam. So saya boleh declare lah bahawa program ini merupakan ada program ijazah sarjana pertama yang fokus kepada sastra Islam itu. Okey, kena program bahasa sastra Islam ini difokuskan. So kerana ia adalah seperti yang saya katakan the only program yang memfokuskan kepada sastra Islam. Kita tahu bahawa sastra Islam itu akan memimpin keluhuran akal budi masyarakat. Iaitu melalui sastra kita boleh berdakwah. So, bakal kaitan sastra Islam dengan bahasa tersebut, bahasa Arab itu adalah bahasa sumber kita. Maksudnya sastra Islam bermula daripada zaman Nabi, iaitu sebelum zaman Nabi kita ada zaman Jahiliyah, diikuti dengan kedatangan Islam. So bila datangnya Islam, di situ kita tengok perubahan dalam sastra Islam itu berlaku bermula pada zaman Nabi, zaman Umawi, zaman sekarang dalam pelbagai bahasa. So di situlah kita menjadi satu niche baru atau tujuan baru kepada pelajar untuk explore ataupun explore dalam satu bidang bahasa utama kita iaitu bahasa Arab, dan yang keduanya ialah kita cuba explore dalam sastra Islam. Okey, itu saja yang saya boleh terangkan tentang keunikan program, iaitu program pertama seumpamanya di Malaysia kepada banding dengan program-program lain di Universiti di Malaysia. Itu saja daripada saya, Dr. G.
Okay, Masya Allah. Itu dia tagline. Program yang pertama seumpamanya di Malaysia. Hebat. Sungguh. Hebat bukan? So adik-adik jangan lepaskan peluang. Saya dapat dengar tadi bahawa Dr. Hisham kata kalau kita ambil bahasa Arab dan kesusastraan Islam ni, kita bukan saja belajar sastra tapi kita boleh berdakwah menggunakan sastra Islam. Macam tu. Lebih kurang macam tu kan, Doktor? So adik-adik yang nak memperkasakan bahasa Arab, yang khususnya pelajar-pelajar lepasan STAM, diploma yang tak nak tinggal bahasa Arab langsung, boleh ambil bahasa Arab dan kesusastraan Islam. Okey, terima kasih Doktor. So, followers kita yang lain, ramai yang bersama kita pada malam ini, boleh tanyakan soalan apa saja. Kalau nak tanya tentang program ke, kemudahan ke, yuran ke dan sebagainya, boleh terus drop komen di IG kita USIM Admissions. Alright, okey, kita dah dengar tadi Arab dan kesusastraan Islam. So, kita nak dengar pula apakah keistimewaannya program bahasa Arab dengan komunikasi. Silakan Dr. Nizwan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, as'adallahu awqatakum bi kulli khair. Okey, seperti tadi kita dengar daripada ketua program Prof Semad, ketua program Bahasa Arab dan Sastra Islam, Prof Semadia Dr. Isamuddin. Beliau memberitahu kepada kita semua bahawa satu-satunya program yang unik, satu-satunya yang program bahasa Arab yang ada di dunia ini iaitu berkenaan dengan bahasa Arab dan sastra Islam. Kalau saya boleh menggambarkan program sembak pula ataupun iaitu Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi, saya boleh katakan dia merupakan satu program bahasa Arab yang berkahwin di antara dua benua yang berbeza. Masya Allah, benua pula. Kenapa? Kita kalau kita lihat dalam konteks penawaran kursus pengkhususan bahasa Arab, tak kira di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia, bahasa Arab itu sama ada dikaitkan dengan sastra Arab ataupun sastra Islam ataupun linguistik contohnya, itu perkara yang mungkin kita boleh mana kita boleh gabungkan. Kita nampak pertalian itu sangat rapat. Tetapi apabila kita menggabungkan di antara bahasa Arab dan juga jurnalism, kewartawanan, itu merupakan satu perkara yang sangat lagi unik dan memerlukan usaha ataupun keringat yang perlu dan juga minat kepada para pelajar yang ingin masuk program ini supaya pelajar tersebut betul-betul menguasai dua disiplin ilmu dalam masa yang sama. Kalau kita lihat di universiti lain pun, kalau contohnya program kewartawanan di Kuliatul Alam contohnya, kan diasingkan di fakulti berbeza. Oleh kerana itulah FEBU uniknya kita ada dua program. Satu iaitu bahasa Arab dengan komunikasi dan yang kedua iaitu kita boleh, oleh kerana walaupun Dr. Isam tu lebih senior tapi dari segi sudut program saya lagi senior. Sebab dia nak lawan Doktor. Sebab program ini telah mula ditawarkan sejak 2005. Okey, kita telah mempunyai 16 batch, 16 kohort. Saya sendiri sebagai Pak Andak lah, senang kata. Saya tadi mengenalkan diri saya merupakan seorang alumni dan saya menggunakan Pak Andak. Kenapa Pak Andak? Pak Andak ni orang anak yang kelima lah. So saya batch yang kelima. So batch yang kelima. Nanti kalau mungkin kita kepusingan dari aspek, mungkin ada yang tertanya dari segi prospek kerjaya ke apa, nanti saya akan senaraikan prospek kerjaya yang kemungkinan ataupun boleh dimasuki oleh graduan daripada program ini, dibuktikan dengan kejayaan alumni. Saya akan sebutkan satu-satu lah nama-nama nanti sebagai contoh saja. Okey, terima kasih Dr. Nizwan. Tu dia. Walaupun dia Pak Andak tapi program dia lebih tua ya di FEBU, iaitu dah melahirkan 16 batch katanya dari 2005. Okey, kita dengar dapat maklum, kita dapat tadi informasi dari Dr. Nizwan bahawasanya program Sambak ni bahasa Arab dengan komunikasi dengan kepujian pelajar-pelajar yang join program ni ataupun mengikuti pengajian ini akan dapat menguasai dua disiplin ilmu, iaitu satu bahasa Arab dan satu kewartawanan. So inilah keunikan bahawa adik-adik boleh pergi ke dua disiplin ilmu, sama ada nak maintain dalam bahasa Arab ataupun bila ada skill dalam kewartawanan, maka boleh gunakan bahasa Arab, kemahiran berbahasa Arab itu dalam bidang kewartawanan. Alright. Doktor, apa beza bahasa Arab kom dengan komunikasi yang ditawarkan semalam? Ada soalan. Saya teruskan ke Dr. Nizwan sekejap. Im XNN dia kata, okey, semalam kita ada bersama fakulti kepimpinan dan pengurusan. So dalam itu ada juga program komunikasi yang ditawarkan. So dia tanya, apakah beza bahasa Arab komunikasi dengan program komunikasi? Okey, perbezaan di antara dua program itu, program kami iaitu bahasa Arab dengan komunikasi
komunikasi itu adalah melibatkan komunikasi yang dimasukkan dalam program bahasa Arab di sini adalah kewartawanan. Mungkin semalam kita dengar komunikasi itu yang ditawarkan di FKP, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dia ada 2 tujuan utama dia, iaitu kewartawanan dan juga penyiaran. Manakala pelajar FEBU dia hanya mengambil dalam aspek kewartawanan sahaja. Walau bagaimanapun dari segi pengurusan kita ke arah lebih kewartawanan, nanti saya akan buktikan beberapa pengamal media yang ada di Malaysia merupakan graduan daripada bahasa Arab dengan komunikasi yang latar belakangnya mungkin barangkali bukan penyiaran pure, tapi ada kaitan sedikit, ada kaitan dengan kewartawanan. So perbezaannya dua itulah, dan dalam masa sama dia kena belajar bahasa Arab, dan program kursus-kursus yang melibatkan komunikasi itu diajar oleh para pensyarah daripada FKP sendiri. Maknanya daripada kepakaran mereka sendiri komunikasi pihak bidang komunikasi, dan di antaranya tok gurunya adalah Dr. G sendiri. Alright, okay Dr. Nizam. Okay, terima kasih. Dr. Nizam masih menyimpan nama-nama alumni yang berjaya tu ke penghujung yang mungkin dia nak semua bersama kita. Terima kasih Im XNN yang bersama kita bertanyakan soalan. Alright, belum sampai turn Dr. Habib tapi dah ada soalan untuk Dr. Habib. Dia kata kat sini dari Nizam Comel. Boleh Dr. Habibah berikan alasan paling terbaik kenapa pelajar harus memilih BICOM, Dr. Bahasa Inggeris dengan perdagangan? Terima kasih. Doktor mungkin boleh jawab dengan slang Australia lah. Cewa. Australia, mate. So, terima kasih Nizam Comel. Saya percaya anda memang comel. Terima kasih. Saya akan cuba menjawab lah dengan soalan tersebut ya. Alright. Kenapa mereka perlu ambil sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan? Betul ke? Betul. Okay. So, kalau dekat luar sana, kita tengok sebenarnya sarjana muda bahasa Inggeris perdagangan yang kita tawarkan di FEBU ni adalah sejenis perkahwinan antara benua juga. Wow. Macam Dr. Nizam tadi lah. Macam Dr. Nizwan tadi cakap lah, dia ada perkahwinan antar benua, kami pun ada perkahwinan antar benua. Jadi kebanyakan program bahasa Inggeris di luar sana tidak ada orang kata apa tambahan satu lagi subdisiplin iaitu perdagangan. Okay? Dan kita tahu di luar sana kebanyakan contohlah kita ambil satu bidang tujahan dunia korporat kan, mereka perlukan bukan sahaja orang yang mampu bahasa Inggeris, kadang-kadang orang yang bahasa Inggeris juga urus selia beberapa perkara berkaitan dengan contohnya komunikasi perniagaan dan sebagainya. So bila kita ada orang kata tambahan ilmu perdagangan itu, pelajar-pelajar kita mampu bersaing dengan orang kata graduan-graduan di luar sana yang mungkin hanya mempunyai orang kata satu sahaja bidang skop sijil mereka itu bahasa Inggeris sahaja ataupun perdagangan sahaja. Betul tak? Dan sampai itu juga mungkin juga ada yang tertanya-tanya kenapalah mereka nak pilih sarjana muda bahasa Inggeris kalau mereka boleh pilih contohnya TESOL dan sebagainya yang ada pendidikan di dalamnya. Mereka kena ingat satu, kalau mereka ambil pendidikan bahasa Inggeris saja, mereka mungkin lebih suka untuk masuk ke bidang pendidikan sahaja. Tapi kalau mereka ambil sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan, mereka ambil sekarang 2 kan. Lepas tu kemudian mereka dah cuba dan dapati mereka berminat dalam pendidikan. Mereka hanya perlu mengambil diploma pendidikan mungkin dalam 1 tahun atau 1 tahun setengah saja untuk terjun ke dalam bidang tersebut. Tetapi hakikatnya selepas mereka keluar daripada sarjana muda bahasa Inggeris dan perdagangan, terbuka peluang untuk mereka bidang-bidang bukan saja dalam bahasa Inggeris tetapi perdagangan. Kalau nak ambil pendidikan tu ambil satu lagi, itu terpulang kepada minat dan suka pada masa mereka dah bergraduat nanti. Itulah jawapan saya. Maaflah laju pula saya terikut-ikut dengan Dr. Fauzia. Okey Dr. Habib, terima kasih. Saya rasa itu pengenalan. Mungkin ramai memang benar. Bila kalau kita buat promosi pun ada soalan-soalan yang bertanyakan apa beza TESOL dengan BICOM yang ditawarkan di USIM. Kenapa USIM tak tawarkan TESOL dan sebagainya. So mungkin macam juga tadi kita dah Fakulti Pengajaran Bahasa Utama ni memang membawa kita merentas ke mana benua, okey, dengan kerana mempelajari berbagai bahasa. Alright. So di BICOM juga dia adik-adik yang memilih BICOM boleh menguasai 2 disiplin ilmu, satu bahasa Inggeris dan juga satu lagi perdagangan. Alright. Saya nak kena tambahkan kelebihan program ke dekat situ Dr. Fauzia? Apa Doktor? Saya perlu tambah bahagian kelebihan program ke untuk berkaitan dengan program sarjana muda bahasa Inggeris ni?
Boleh kalau nak share. Saya share sikit lah sebab tadi saya dah cover sikit. Jadi mungkin pelajar-pelajar ni tak tahu ambil perdagangan, mereka sebenarnya ambil subjek apa nanti. Okey, subjek bahasa Inggeris tentulah saja kan. Bahasa Inggeris dan industri, komunikasi perniagaan, bahasa Inggeris dan komunikasi global. Tapi yang pentingnya lagi bagi skop bahagian perdagangan pula, mereka akan mengambil subjek kemahiran. Kat situ adalah keyword dia, kemahiran Kemahiran seperti asas teori-teori komunikasi dalam perdagangan, undang-undang komersil, prinsip dan amalan pemasaran serta perakaunan perniagaan. Itulah yang saya rasa kemahiran yang penting untuk graduan pada masa yang generasi kita 10 tahun, 20 tahun akan datang ni untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dalam era industri 4.0. Itu sahaja strategi. Alright, mantap Dr. Bib. Dr. Bib ada soalan. Sebelum kita pindah kepada Dr. Siti, kalau bahasa Inggeris saya tak power, boleh ke apply doktor? Ke memang speaking English je ke doktor? Janganlah risau. Sebenarnya saya jujur ni masa saya masuk bahasa TESA dulu, bukan bahasa Inggeris saya tak power pun. Tapi itulah tujuan kita masuk ke program-program sarjana muda ni, untuk kita tahu sejauh mana kita boleh asah kemahiran kita tu bersama-sama dengan rakan-rakan dan bimbingan pensyarah-pensyarah yang memang expert dalam bidang masing-masing. Terutamanya di FPBU, saya cakap terus teranglah pengalaman saya dengan FPBU. Memang kita terdapat ramai pakar-pakar bahasa, rakan-rakan juga dalam rakan-rakan sebaya yang mampu membantu kita mengasah bakat kita dengan lebih jauh. Yang guru-guru dan pensyarah tentulah membantu kan. Tapi yang penting rakan-rakan tu, the kind of support system yang ada, yang boleh membantu kita untuk kita rasa kita tak hebat, tapi nanti lepas kita dah tahun ketiga, contohnya kita akan tahu dah jauh dah saya dah mengasah bakat diri sendiri contohnya. InsyaAllah dengan adanya pensyarah-pensyarah yang berdedikasi di BICOM akan membantu adik-adik memantapkan kemahiran berbahasa Inggeris. So jangan risau, asalkan cukup syarat, insyaAllah boleh join. Boleh pilih BICOM di UPU online nanti. Seterusnya kita ke Dr. Siti. Dr. Siti, saya tahu bahawasanya program sarjana muda pendidikan Islam dan kepujian ini sangatlah famous. Kenapa agaknya doktor? Setiap tahun intake ramai memilih untuk menjadi salah seorang pelajar di sarjana muda pendidikan Islam dengan kepujian. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutkan program pendidikan ini, pengambilannya ataupun kita panggil penawarannya telah berlangsung sebelum ini kan, melalui dimulakan dengan kita kata agak sukar kerana perlu melalui METSI, ujian METSI, kemudian ada temuduga. Selepas lulus temuduga barulah boleh diterima untuk masuk ke USIM ni. Jadi kita katakan program ini ditawarkan adalah untuk menyediakan bakal guru yang berdedikasi lah, yang memang menjurus kepada bidang pendidikan Islam. Kita mengintegrasikan ilmu akli dan nakli, walaupun belajar pendidikan Islam tapi mereka belajar juga keusahawanan, belajar juga bahasa Arab, belajar juga fiqh, sirah dan sebagainya. Jadi luaslah. Ini untuk apa? Untuk melahirkan guru yang berkemahiran, berketerampilan, berdaya saing dan penggerak kepada perubahan minda masyarakat dalam memahami konsep Islam yang sifatnya progresif dan semasa. Jadi kita memang galakkanlah, cuma ia perlu melalui saringan-saringan yang disebutkan tadilah. Dr. Siti, ada soalan daripada Wan Nadira. Saya rasa dia mungkin salah seorang pelajar yang dapat menembusi talian temuduga. Dia kata kat sini, Dr. Siti dah ditetapkan dah ke pelajar yang lulus? Macam tu. Adakah bila update keputusan di UPU nanti akan mempengaruhi apa-apa? Berkenaan kalau kita ingat temuduga USIM pada 12 hingga 16 Ogos yang lepas. Jadi keputusannya, silap, bukan 12 hingga 16 Ogos, 12 hingga 16 Julai. Jadi keputusan memang dah ada, tetapi kami tak boleh umumkan lah. Yang berhak untuk umumkan adalah UPU Online dan juga PPKP USIM lah. Jadi kita nak kata kalau ubah apa-apa pun semuanya bergantung pada keputusan temuduga tersebut lah. Keputusan temuduga itu bukan hanya keputusan daripada temuduga semata-mata, tapi ia mengambil kira merit akademik, ujian khas dan juga temuduga generik. Jadi kita gabungkan ketiga-tiganya dan kita mengambil purata daripadanya. Dan minta maaf kerana unjuran kami hanyalah
120 orang sahaja pada tahun ini. Ya, kita faham yang minta itu, yang kalau kita tengok yang memohon adalah 400 lebih. Tapi itulah ujuran yang kami boleh ambil setakat ini. Sebagaimana kita sedia maklumlah, bidang pendidikan ini kita tak boleh ambil terlalu ramai, sebab itulah penawaran kerja di KPM itulah. Jadi kita ada unjuran yang perlu kita patuhi daripada KPM. Okey, insyaAllah Wan Nadira, semoga rezeki berpihak kepada Wan Nadira semasa keputusan UPU nak diumumkan nanti. Alright, ada soalan dari Afif Yusra. Dia tanya lagi, apa beza bahasa Arab komunikasi dan bahasa Arab kesusastraan? Siapa nak jawab ni? Mungkin Dr. Hisham boleh start dulu, cerita sikit bahasa Arab kesusastraan, dia tanya apa bezanya. Mungkin dalam bahasa yang lebih mudah lagi Ustaz, tanpa perlu ke benua mana-mana. Saya rasa bagi abang dululah, maksudnya sarjana muda bahasa Arab dan komunikasi dahululah, menghormatilah. Kena balik. Okey. Kenapa FEBU menawarkan 2 program bahasa Arab, itu pun satu keunikan juga lah. Memberikan kebebasan pilihan 2 pilihan kepada para pelajar kita atau para dia. Perbezaan di antara keduanya adalah berbalik kepada nature program tersebutlah. Kalau di Sembak, singkatan kepada Sembak ni iaitu bahasa Arab dengan komunikasi ini, sebelum saya pergi ke lebih lanjut, saya patutnya kena maklumkan bahawa batch 16 batch yang saya sebutkan tadi adalah batch yang double major, iaitu dui pengurusan. Okey, kalau adik-adik mendaftar dan berjaya mendaftar di program ini, anda telah memecahkan rekod di mana anda merupakan batch pertama program ini, iaitu sarjana bahasa Arab dengan komunikasi, iaitu major minor lah. Tapi masih mengekalkan roh kewartawanan tersebut. Okey, oleh kerana nature program ini dia dui pengurusan ataupun major minor tadi, iaitu bahasa Arab dan juga lebih kepada kewartawanan, jadinya kursus-kursus bahasa Arab dia lebih kepada praktikal satu, dan dia kompres. Contoh, kalau di Sembak iaitu bahasa Arab dengan komunikasi itu, contoh Nahwu subjek, mereka yang belajar dalam bidang bahasa Arab dia familiar kan, Nahwu Saraf contohnya. Okey, kami kalau program ini Nahwu ada 2 saja, iaitu Nahwu gunaan 1 dan Nahwu gunaan 2. Kalau fizik ada fizik gunaan, kami pun ada Nahwu gunaan. Nahwu gunaan 1 dan baru dengar malam ni Nahwu gunaan. Alright. Ya. Manakala kalau di Sembaki, Dr. Isam dia ada 3, maknanya lebih detail. Ada Nahwu 1, ada Nahwu 2 dan Nahwu 3. Nanti Dr. Isam akan jelaskan, nanti takkan saya nak ingat ni kan. Okey, kemudian kalau soraf ada 2 juga, soraf gunaan 1 dan soraf gunaan 2. Contoh untuk subjek balaghah, kita hanya ada 1 kursus saja, iaitu menggabungkan ke semua 3 ulum al-balaghiyah tu. Ilmu ma'ani, bayan dengan badi', 3 sekali dalam 1 kursus. Manakala kalau Sembaki berbeza. Nanti kita akan dengar daripada Tisam. Contoh kalau berkaitan dengan adab, sastra. Kullul usur, setiap zaman itu dan setiap penyair-penyair yang tersohor dalam setiap zaman tersebut, kita akan bincangkan dalam 1 kursus sahaja juga. Iaitu, dan kita namakan kursus tersebut Tazabub Adabi. Macam mana kita nak menyelami hasil sastra-sastra bermula dari zaman jahiliah sampailah ke zaman moden. Jadi dia bersifat kompleks. Sebab kenapa? Sebabnya oleh kerana dia ada 2 kaki. Kaki pertama kaki bahasa Arab dan kaki kedua adalah kaki. Jadi dia kena balance. That's why nature program-program kita itu dia lebih kompres dan juga bersifat praktikal. Contoh bersifat praktikal lagi, mungkin saya boleh nyatakan di sini contohnya, kita para pelajar akan juga mempelajari bahasa Arab kebudayaan dan kesihatan. Kemudian kita ada bahasa Arab pengurusan dan teknologi. Ya, selain daripada subjek yang lain, contohnya linguistik, perkamusan Arab, kepustakaan Arab, fonetik dan dialek Arab tu, sebagaimana yang lain-lain mungkin akan belajar jugalah. Okey, so kalau tengok nature pada kursus-kursus ditawarkan di program Sembak ini, dia lebih kepada praktikal dan dia kompres. Okey, itu sedikit tentang Sembak lah. Mungkin saya serahkan Dr. Hisham pula. Okey, Dr. Hisham mungkin boleh tambah sikit. Sekarang di tengah Okey, di antara program perbezaan utama iaitu program bahasa Arab dan sastra Islami, dia betul-betul kita belajar mendalami apa itu sastra. Bahasa Arab tu pun kita belajar pun secara detail. Maksudnya kalaulah bab Nahwu tu mansubat dengan majrurat 3 sekali. Kalau balaghah 3 sekali,
sekali, iaitu digunakan pakai oleh program bahasa Arab dan sastra Islam ni sama level dengan standard-standard yang ada di Timur Tengah. Di mana nature-nya adalah hampir sama, cuma pengkhususannya ke arah sastra Islam itu. Dan sastra Islam tu dia fokus bukan sahaja daripada zaman awal dahulu, tak, zaman moden pun akan kita cuba kaji, iaitu kita ada contohnya sastra Islam di gitu juga kita akan belajar juga penulisan kreatif, iaitu pelajar diberi pendidikan menghasilkan. So di sini kita tengok bahawa kita dan asas sastra, dan selepas itu kita akan bergerak ke arah yang lebih moden, iaitu menghasilkan satu karya oleh setiap pelajar tu dia mampu menghasilkan sesuatu sebelum dia bergraduat. Okay, so itulah beza utamalah. Maksudnya dua-duanya sama tetapi satu mendalam, satu mendata. Sebabnya yang mendata tu sebab dua benua tadilah, dua kaki, yang satu kaki di komunikasi, satu kaki di bahasa Arab lah. Sedangkan program sastra Islam ni dia fokus zoom kepada satu bidang sahaja. Okay, itu saja daripada saya, Dr. Haji. Alright. Okay, Doktor. Okay, terima kasih Dr. Syam atas penerangan yang diberikan tadi. Moga-moga adik kita Fifi Yusra dan juga lain-lain dapatlah menguasai apa yang dimaksudkan perbezaan di antara bahasa Arab komunikasi dan juga bahasa Arab kesusastraan Islam. Okey, Dr. Munawar. Okey, timbalan dekan kita. Doktor, kita nak tanya, mungkin adik-adik ni dia dah tahu dah pasal program-program. So, kita nak tahu juga adakah selain daripada pembelajaran di kuliah, bagaimana, apakah ataupun aktiviti-aktiviti program yang melibatkan pelajar yang paling memberi high impact lah di FEBU, supaya bila mereka masuk nanti ke FEBU, dia orang dah tenanti-nanti dah this kind of program ni, program tu. Okey, mungkin Doktor boleh sharekan sikit. Okey, tentang pendedahan pelajar kepada ilmu macam yang difokuskan oleh program akademik ni, dia lebih memfokus kepada ilmu secara pure, ilmu itu. Tetapi di FEBU juga kita memberi penekanan yang besar juga untuk praktikal. Betul. Untuk meningkatkan lagi prospek kerjaya ataupun nilai pasaran pelajar-pelajar kita. So macam Dr. G dengar tadi kan, perkahwinan antara benua banyak berlaku dekat FEBU, maka anak-anak FEBU ni semuanya Pan-Asian semua, menjadi rebutan di pasaran sebenarnya. So selain daripada kita melihat pendidikan, contohnya bahasa Arab, dia bukan terkurung dalam kelas. Kita ada beberapa aktiviti di luar kelas, antaranya contoh kita ada pertandingan FEBU Got Talent, yang mana kita mempertandingkan bakat-bakat pelajar untuk dibentangkan dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Itu menjadi rebutan, dan hadiah tempat pertama ini kira macam promosi jugalah kot. Hadiah tempat pertama pada tahun 2019, pelajar FEBU yang menang tempat pertama dapat RM1,000. Masya Allah. So, itu satu inisiatif yang sangat menunjukkan benda ni sangat-sangat penting dan diambil berat oleh pentadbiran fakulti. Selain daripada itu juga kita libatkan pelajar. Kita ada mewakili debat, kita ada wakil pelajar debat yang kerap menang di peringkat antarabangsa. Contohnya saudari Suwaibah yang masih lagi belajar dengan kita. Kalau cari dalam internet tentang Suwaibah akan nampak, walaupun dia belum bergraduasi lagi, tapi orang sudah maklum tentang kewujudan pelajar berkenaan yang hebat berdebat dalam bahasa Arab. Selain daripada itu juga kita ada pertandingan, contohnya pertandingan peringkat antarabangsa teater bahasa Arab, sempena Hari Bahasa Arab Sedunia. FEBU juga pelajar FEBU mendapat tempat pertama. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa pelajar masih lagi belajar di USIM ataupun di FEBU. Dan hasil daripada pendekatan secara teori dan praktikal di kelas dan juga program-program di luar, sebenarnya kita dapat melahirkan, kalau kita tengok daripada graduan-graduan kita, alumni kita sebenarnya mempunyai bidang kerja yang luas. Bukan lagi bahasa Arab, bukan lagi terkurung dalam arena pendidikan semata-mata. Tak semestinya habis bahasa Arab jadi cikgu semata-mata. Tak. Sebenarnya kita ada pegawai PTD, kita ada usahawan, kita ada wartawan, sama ada surat khabar ataupun
saluran TV. Kalau biasa adik-adik biasa tengok siaran 999 di TV3. Okey, wartawan yang bernama Nur Izzati Lokman. Itu graduan FEBU tu. Hasil perkahwinan antara dua benua juga tu. So daripada situ kita nampaklah macam mana kita nak menghasilkan mengkacukkan ilmu-ilmu untuk meningkatkan nilai pasaran sebenarnya. Yang poin pentingnya kita bukan fokus akademik semata-mata tetapi kita memberi penekanan untuk praktikal supaya pelajar-pelajar kita tahu macam mana nak menggunakan bahasa itu di luar kelas dan tahu menggunakan dalam rutin harian mereka secara kreatif. Masya-Allah. Itu dia, tak rugilah maknanya. Okey. Maksudnya tadi saya dapat ringkaskan daripada apa yang Dr. Hamdallah kata. Maksudnya kalau adik-adik memilih program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama bukan sahaja mendapat kelebihan perkahwinan antara benua dan sebagainya. Okey, tetapi juga dapat skill ataupun kemahiran-kemahiran yang lain untuk di orang kata diluaskan ke program ataupun ke bidang-bidang pekerjaan yang berbeza. Okey. Dr. G, saya tambah sikit saja. Sebenarnya dalam pelajar-pelajar ni mereka memang diberi peluang untuk berkreativiti tetapi kita juga mempunyai kepakaran guru-guru pensyarah-pensyarah yang bersedia untuk membantu untuk maksudnya bakat yang ditunjukkan oleh pelajar tetapi pensyarah-pensyarah menggilap bakat untuk menampakkan hasil yang lebih berkualiti. So pelajar-pelajar tahu macam mana proses editingnya untuk nak buat skrip dan sebagainya tu adalah proses yang tidak dapat dipelajari secara praktikal dalam kelas mata-mata. Dia mesti kena turun kepada lapangan baru nampak. Doktor, adakah FEBU Got Talent ataupun program teater, pertandingan debat dan sebagainya masih dijalankan di sementara kita masih membuat apa orang kata pembelajaran secara online ni? Ya, masih lagi berjalan sebenarnya. Masih lagi berjalan. Okey. Yang debat baru pelajar kita baru sahaja ada perdebatan di Indonesia. Debat secara online dan alhamdulillah layak ke final. Seterusnya juga yang Got Talent, FEBU Got Talent kita akan buka kepada peringkat antara universiti juga dan insya-Allah berkemungkinan pada 18 bulan 12 ini akan dilancarkan pertandingan berkenaan. Maksudnya intervarsity pula untuk memberikan kesan lebih besar. Tapi pelajar FEBU lebih bersedialah sebab kita dah menyediakan beberapa cara walaupun itu adalah kreativiti mereka. Alright, so maksudnya adik-adik jangan risau walaupun mungkin saya fikir untuk sesi kemasukan Oktober adik-adik yang baru masih lagi pembelajaran di dalam talian, okey, tapi masih boleh mengikuti semua program-program ataupun aktiviti yang ditawarkan di fakulti program masing-masing. Okey, Dr. Siti, famous Dr. Siti malam ni dia kata Aiman Fairuz, bila keputusan untuk temuduga sarjana muda pendidikan? Nak tahu juga. Okey. Walaupun dah cakap tadi, okey. Okey. Keputusan kita dah ada tetapi hanya boleh dikeluarkan oleh UPU Online dan PPKP. Jadi adik-adik yang nak tahu keputusan itu perlu tunggu di USIM admission akan diumumkan ataupun pergi ke UPU Online nanti akan diumumkan lah. Jadi perlu tunggu sahaja dulu. So, sebenarnya kalau tak dapat, adik-adik masih lagi boleh dapat yang pilihan kedua, ketiga dan seterusnya. Alright. Jangan risau. Okey, Doktor, seterusnya Muhammad Amri, saya nak mohon sarjana muda pendidikan. Masih ada ujian temuduga atau dah tutup temuduga? Masya-Allah, Dik. Baik ya. Adik siapa tadi, Muhammad Amri ya. Seperti yang kita kata tadilah perjalanan untuk masuk ke sarjana muda pendidikan ini bermula selepas adik isi UPU Online hari tu. Lepas UPU Online kita ada METSI, kita ada temuduga dan pengambilannya akan masuk pada bulan Oktober nantilah. Jadi tiada lagi lah ujian METSI dan temuduga. Kalau ada untuk tahun depan insya-Allah. Doktor, saya nak tanyalah Doktor, since mungkin ramailah yang berminat dalam bidang pendidikan ni kan Doktor. Okey, ni dah terlepas temuduga, tak tahu lagi sama ada dapat ke tidak, dapat masuk ke tidak dalam walaupun dah duduk temuduga, tak tahu terpilih ataupun tidak. So mungkin ada cara lain bagaimana untuk menjadi seorang guru. Mungkin Doktor boleh sharekan. Baik. Sekiranya adik-adik terlepas, memang minat sangat nak masuk pendidikan tapi terlepas,
dan ditawarkan bidang lain, degree lain. Tidak mengapa, tidak mengapa. Adik-adik masih lagi berpeluang untuk memasuki diploma pasca siswaza pendidikan. Setakat ini kita hanya ada diploma pasca siswaza pendidikan Islam sahaja, di mana semua lepasan pengajian Islam boleh memohon untuk memasuki program itu. Tapi kami dalam perancangan untuk mengadakan diploma pasca siswaza pendidikan yang lain, ya. Ada 7 bidang, antaranya sains, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya lah. Semua sekali ada 7 bidang insya-Allah. Jadi jangan risau kalau tak terpilih, insya-Allah adik-adik teruskan pengajian dalam bidang yang terpilih itu. Kemudian habis sahaja degree boleh mohon untuk masuk diploma pasca siswaza pendidikan hanya 1 tahun. Jadi itulah kelebihan kami di FEBU, saling melengkapi walaupun mereka yang 3 program tadi tu kan, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Arab sastra dan bahasa Arab komunikasi tadi, kalau mereka nak jadi, ada pelajar yang nak jadi guru, tak ada masalah, insya-Allah boleh masuk ke program diploma pasca siswaza pendidikan selepas habis degree nanti. Okey, jangan risau. Okey, insya-Allah. Okey, Dr. Bib, ada soalan untuk Dr. Bib. Dia kata apakah peluang kerjaya dalam program bahasa Inggeris dengan perdagangan? Mungkin doktor boleh sharekan sikit. Okey, saya sharekan sedikit sebab bidang tujuan kita ada 2, bahasa Inggeris dan perdagangan. Jadi tentulah kita boleh terjun kat dalam 2 bidang yang sangat besar ni. Kalau bahasa Inggeris contohnya lah kan, sebab kita punya meja lah bahasa Inggeris. Boleh juga kesinambungan daripada DPP yang dinyatakan oleh Dr. Sheila tadi. Boleh juga menjadi guru atau pensyarah di sekolah atau universiti swasta. Walaupun kita tak ada pendidikan di dalam nama sarjana muda kita, sebab selalunya universiti dia akan memberikan kursus 2 minggu untuk pedagogi pendidikan. So kalau anda lihat pensyarah-pensyarah contohnya bidang komunikasi, bidang sains contohnya, mereka masih boleh menjadi pensyarah di sekolah dan universiti swasta kerana mereka boleh ambil 2 minggu kursus pedagogi tersebut. Selain itu ada boleh juga menjadi editor bagi akhbar dan media, penulis modul di syarikat penerbitan textbook dan buku latihan contohnya. Ni dah masuk bahagian perdagangan pula, human resource officer, bekerja di bahagian sumber manusia, corporate communication officer. Boleh juga bekerja sebagai professional proofreader dan editor. Yang ni mahal ni. Saya pernah diberi, masa saya menyambung PhD dulu, orang offer kat saya lebih daripada RM1,000 untuk buat proofreading saja. Cuma masa tu saya nak fokus pada PhD, tak adalah buat. Jadi memang boleh buat buka syarikat sendiri kalau nak katakan nak jadi professional proofreader dan editor contohnya. Memang ramai juga kenalan saya yang membuka syarikat sendiri untuk proofreading and editing. Translator pun boleh jadi juga. Mahal ya translating, kalau tahulah rate terkini proofreading, translating, editing semuanya sangat mahal-mahal. RM10 dan ke atas pun ada satu muka surat. Dia boleh tengok ya. Itulah yang saya nak tambah sedikit lah. Mungkin kelebihan ambil bahasa Inggerisnya, kalau you Google kerja kosong kat dalam Google search engine tu sebagai English teacher atau lecturer atau bidang bahasa Inggeris, memang banyak. Kerana semua universiti di Malaysia, baik yang awam ataupun swasta, memang memerlukan pakar bahasa Inggeris sebab kita mengajar subjek yang kemahiran. Maknanya semua pelajar dalam universiti tu perlu contohnya lulus MUET contohnya. Jadi memang semua universiti ada tempat kosong untuk pekerjaan sebagai pakar bahasa Inggeris. Jadi janganlah risau tentang pekerjaan contohnya, sebab peluang pekerjaan memang banyak bagi lepasan graduan program ini. Okey, terima kasih Dr. B. Jawapan yang meyakinkan. Alright, okey, insyaAllah ramai-ramai pilih program Bicom dalam UPU Online nanti, letak sebagai pilihan pertama kita. Okey, seterusnya ada soalan daripada Nordiana. Berapa lama tempoh pengajian bagi sarjana muda bahasa Arab dengan komunikasi? Dr. Nizwan mungkin boleh sharekan sikit. Okey, tempoh pengajian bagi program ini iaitu bahasa Arab dengan komunikasi adalah selama 4 tahun dan 8 semester lah. Dan jumlah jam kreditnya adalah 100 berapa tadi? 139 jam kredit ya. Sebab kalau yang program yang sebelum ni iaitu yang double major tersebut lagi banyaklah 147. Jadi apabila telah dikurangkan sedikit, maka bebanan jam pengajaran itu semakin kurang dan boleh membantu pelajar untuk lebih fokus untuk menguasai kedua-dua bidang, diharapkan begitulah insya-Allah. Selama 4 tahun. Alright. Okay, so Nordiana, semua program 4 tahun. Saya fikir Bicom pun 4 tahun juga. Dr. Hisham, bahasa Arab kesusastraan pun 4 tahun juga? Ya, saya.
4 tahun juga. Dan untuk makluman semua program di Universiti Sains Islam Malaysia ataupun di khususnya industri itu kita letak dekat hujung semester, iaitu semester ke-8. Di mana jika adalah industri yang berminat dengan kita punya graduan, maka dia boleh masuk terus ke dalam syarikat ataupun inilah industri tersebut. Dr. Syam, saya nak tanya mungkin pelajar sarjana muda bahasa Arab dan kesusastraan, mereka dah pernah menjalani latihan praktikal? Untuk makluman, program ini adalah program baru 2 tahun program ini ditawarkan. Okay. So insyaAllah kami akan menerima yang ketiga. So kalaulah nak bercakap tentang saya katakan tadi pekerjaan yang ditawarkan, boleh betul. Di sini okey, saya boleh nak fokuskan. Okey, di sini kita tidaklah boleh menjanjikan bintang-bintang di langit lah. Tetapi kita yang boleh nyatakan di sini bahawa kami semua program di fakulti terbinanya sesuatu program itu atas 2 dasar utama, iaitu ilmu dan juga akhlak. Dengan ilmu dan akhlak ini, maka di situlah peluang pekerjaan akan terbuka. Ada orang mempunyai ilmu tetapi akhlaknya tidak baik. So memberi impak yang tidak bagus kepada sesuatu industri ataupun syarikat. Begitu juga kalau kita kata balance di antara ilmu, sama ada ilmu bahasa Arabnya, ilmu bahasa Inggerisnya, ilmu pendidikannya, dan jika ditambah dengan akhlak, maka dia akan menjadi satu pekerja yang baik, sama ada di sektor pendidikan, bagi program bahasa Arab ini kami telah merancang di mana untuk fokus kepada kebolehpasaran pelajar. Pada tahun pertama dan kedua kita bagi dahulu peluang kepada pelajar untuk menerokai ilmu bahasa itu. Dan bermulanya tahun ketiga dan tahun keempat, pelajar dan atau program khususnya merancang ke arah graduate employability. Banyaklah aktiviti-aktiviti yang bersama dengan industri di mana kami membuka ruang kepada pelajar di mana apakah kerjaya-kerjayanya. Yang terbaru kami buat program dengan bersama mahasiswa bersama dengan industri buku. Di situ macam-macam kami jemput speaker daripada penerbit USIM dan penerbit luar. Di situ dia beri pendedahan kepada apakah kerjaya-kerjaya yang boleh dieksplor oleh mahasiswa. Dan insyaAllah kami di program itu saja dari saya. Alright. Okey. Terima kasih Dr. Syam. Okey, so adik-adik jangan risau. InsyaAllah kita nampak tadi Dr. Syam pun dah sharekan kita dah ada group networking dengan industri luar khusus bagi program Sarjana Muda Bahasa Arab dengan kesusastraan. Okey, Dr. Hamdallah, mungkin Dr. boleh sharekan sedikit orang kata alumni program-program di FPBU, Dr. Okey, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya hasil daripada gabungan beberapa disiplin pembelajaran yang kita ketengahkan, daripada segi alumni kebolehpasaran pelajar-pelajar kita sangat menyerlah sebenarnya. Antaranya seperti mana saya sebutkan tadi, ada pegawai PTD yang bekerja di Putrajaya. Selain daripada itu, usahawan-usahawan yang alhamdulillah walaupun baru 1 tahun atau 2 tahun bergraduasi daripada USIM, tetapi mereka mempunyai kepakaran ataupun kemampuan untuk terlibat dalam bidang keusahawanan, dalam penulisan kewartawanan. Contohnya ada dekat Cosmo, ada dekat Bernama pun ada. Betul. Dan wartawan di TV. Seperti mana saya sebutkan di siaran 999. So ini sebenarnya boleh dikatakan objektif ataupun harapan kita dalam mendidik, membentuk pelajar-pelajar di FPBU ni untuk menyediakan mereka sebagai job creator, bukannya job seeker.
So Betul, sesuai dengan keperluan semasa. Betul. Okay, saya nampak tadi mungkin bila Dr. Hamadallah sebut sebagai job creator tadi, okay, bila Bycom dia boleh buka bisnes, alright. Bila bahasa Arab komunikasi, dia boleh ada dia punya own YouTube channel ke dan sebagainya. Okay, alright. Kita dah Saya tambah sikit sebenarnya, Ji. Ya, boleh? Sebenarnya daripada segi pelajar-pelajar kita, kita ada YouTube channel juga sebenarnya di peringkat Persatuan Pelajar. Di mana bakat-bakat pelajar ditonjolkan melalui YouTube channel sebagai persediaan kepada mereka selain daripada belajar dalam kelas, dan siaran ataupun video-video yang dikemukakan tersebut mendapat juga sambutan daripada orang-orang antarabangsa, di peringkat antarabangsa. Orang Arab pun komen kat situ. So maksudnya connection antara pelajar-pelajar kita walaupun belum bergraduasi lagi sudah mempunyai pengalaman dan kesediaan untuk berdepan dengan realiti kehidupan di luar. Memang daripada YouTube channel tu memang merentas benua lah kan doktor kan. So ramai orang yang komen dalam YouTube channel. Okey, terima kasih doktor. Okey, kita ada soalan daripada Miss Hani. Saya nak tanya, kerjaya untuk kos pendidikan Islam ni hanya boleh jadi guru pendidikan Islam sahaja ke Dr. Siti? Mungkin Dr. Siti boleh sharekan? Baik, okay, kita share berdasarkan pengalaman yang kita ada, yang kita tahu alumni kita berada di mana. Yang pertama of course lah kan, guru pendidikan Islam di sekolah menengah di seluruh Malaysia lah. Kemudian kita ada juga pensyarah. Kalau kita kata pelajar-pelajar pendidikan ni selepas habis mereka perlu isi MySPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Di situ ada dua ruang. Yang pertama untuk guru di sekolah menengah. Dia beza, kalau saya boleh beritahu sedikit, beza antara kos pendidikan di UA, di IPTA dan juga di IPG. Bezanya siapa yang mengambil bidang pendidikan di IPG akan mengajar di sekolah rendah. Manakala yang mengambil pendidikan di IPTA ataupun UA akan mengajar di sekolah menengah. Jadi selain daripada guru, ada juga yang menjadi pensyarah. Mana-mana institusi pendidikan yang menawarkan DG 41, mereka boleh mohon. Contohnya sekarang kita dah ada pensyarah di Politeknik. Kita ada pensyarah di College Community, kita ada pensyarah di ILP. Semuanya memang mengajar pengajian umum yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selain itu ada juga yang menjadi imam, ada yang jadi mutawif, ada yang menjadi juru latih utama kebangsaan. Itu di peringkat. Ada juga yang bekerja di PPD, pejabat pendidikan daerah. Jadi pelbagailah, tidak terhad kepada guru di sekolah menengah sahaja. So maksudnya doktor, kalau kita lepasan graduan sarjana muda pendidikan tidak terhad untuk menjadi seorang pendidik saja. Okey, tapi boleh juga menjadi yang lain-lain. Okey, alright. Okey, kalau ada soalan lagi, kita Okey, kita dah nak ke penghujung saya fikir. Kita dah towards the end. So sebelum kita penghujungnya ni, boleh tak kalau saya nak minta setiap panel kita dah untuk bagi satu orang kata-kata semangat lah. Orang kata tagline macam Dr. Hisham kata tadi, program bahasa Arab kesusastraan ni satu-satunya seumpamanya di Malaysia mungkin. Okey, kita mulakan dengan Dr. Nizwan dulu. Okey, Dr. Nizwan mungkin boleh share sikit kata-kata inspirasi semangat supaya adik-adik ni meletakkan kita ataupun memilih program-program di FEBU di UPU online nanti semasa fasa kemasa kini nanti. Silakan doktor. Okey, saya mengalu-alukan kepada semua adik-adik yang mahu mengikuti program bahasa Arab di FEBU, sama ada sembak ataupun sembaki bahasa Arab dengan komunikasi ataupun bahasa Arab asal Islam. Dengan selepas mendengar penjelasan daripada pihak kami apa dia punya pengurusan dan setiap nature program tersebut, dan nasihat saya, pilihlah mengikut minat kekuatan masing-masing dan bersedialah untuk belajar secara secara online, dan kami bersedia pengajian kita di USIM. Kita pernah berpengalaman dalam beberapa semester dah. InsyaAllah kita akan cuba bantu bila ada adik nanti belajar di USIM. So bagaimana tadi Dr. Hamadallah menjelaskan, walaupun tidak ada face to face, kita masih boleh meneruskan melalui contohnya aktiviti yang boleh dijalankan secara maya, secara upload di YouTube, dan dapat respon daripada orang Arab sekalipun. So persekitaran yang ada, insyaAllah kita akan bantu para pelajar kita untuk memantapkan bidang pengurusan yang akan pilih sebagaimana yang kita terangkan sebentar tadi lah. Dan saya akhiri dengan beberapa pantunan sikit.
PKP duduk di rumah sambil mengaji. Tekun mengaji, mengharap redha ilahi. Marilah belajar bahasa Arab dengan komunikasi. Pastikan FEBU SIM tetap pilihan hati. Masya Allah. Okey, ada siapa-siapa nak beli, Oh. dipersilakan. Dr. Nizwan, sikit Dr. Nizwan dari Ashraf. Cabaran ni untuk Islam. Dari Ashraf, Doktor, dia kata majoriti graduan sarjana bahasa Arab dan komunikasi bekerja sebagai apa? Okey, Ada soalan terima kasih. last. Okey, terima kasih Dr. Ashraf. Memang antara yang saya nak share tadi, selain daripada bidang akademik, contoh ahli akademik, kita contohnya batch yang ketiga kita ada Dr. Syakirah di Universiti Malaya dan juga yang bertanya sendiri pun Dr. Ashraf, batch yang ketiga, dan beliau merupakan pensyarah di Sembaki, salah seorang pengajar di Sembaki, dan juga ada yang daripada dekat UMS pun ada, itu berkaitan dengan akademik lah. Ada juga yang menjadi guru, okey, ada yang jadi usahawan. Usahawan ni bukan pengarah syarikat lah, pengarah syarikat di LinkedIn, syarikat penerbitan ataupun percetakan, iaitu Saudara Luqman yang batch pertama. Kemudian dalam bidang pentadbiran dan pengurusan pun ada, di bahagian eksekutif, bahagian pengurusan tadika contohnya, bahkan di bahagian perbankan pun ada. Okey, sebagaimana salah seorangnya Penny Samsul Anam, batch yang ketiga, pegawai operasi syarikat persada global. Okey, pasar berkaitan dengan pasar pelancongan, pengurusan dan pelancongan semua ni. So maknanya program-program ataupun kursus-kursus yang FEBU letakkan dalam program Sembak ini khususnya, insya-Allah boleh menyediakan kelengkapan yang sesuai dengan keperluan industri yang ada, selain daripada bidang penterjemahan dan juga pengamal media. Tadi Dr. Ahmad bagi satu contoh, iaitu saudari Nur Izzati Luqman, tu batch yang kedua kami. Okey, ada batch yang ketiga ni, kalau kita semua mungkin selalu tengok TV Al-Hijrah, salah seorangnya iaitu bernama saudari Nazirah Syariat. Dia ni wartawan penyiaran dan juga penerbit dan juga penyampai berita TV Al-Hijrah. Dia punya pengalaman di TV Al-Hijrah ni selama 9 tahun lebih lah. Masya Allah. Okey. Dan saya tertarik dengan pesanan beliau. Tahun lepas saya minta nasihat dan juga pandangan beliau. Dia kata apa dia punya pesanan ni kepada mereka yang ambil bidang pengurusan bahasa Arab dengan komunikasi ni. Kalau dia ambil bidang kewartawanan, maknanya penyiaran atau kewartawanan selepas itu, dia kata jangan kejar glamour. Dia kata kalau anda kejar glamour, dia akan menyesal satu hari. Kenapa kalau kita kejar glamour, dia kata kita tak dapat belajar tak dapat belajar banyak lah, dia kata. Ada juga jurnalis wartawan Metro, contohnya saudari Aisyah Sukaimi, dan juga even penulis-penulis buku dan juga novelis ataupun cerpen pun kita ada. Contohnya saudari Tengku Nur Shazana yang merupakan batch yang ke-8 tak silap saya, dan juga sahabat dia juga Nur Fatin Amira merupakan penulis buku juga, dan juga Wan Nur Zalila, ni nama yang saya rasa agak glamour. Okey, dia merupakan eksekutif editor bahasa di unit majalah Telaga Biru Sdn Bhd. Di majalah Solusi, di majalah Al-Ustaz, di majalah GenQ. So itu antara skop ataupun bidang kerjaya yang boleh diceburi, yang telah dibuktikan oleh senior-senior ataupun batch-batch yang sebelum ini, dan tidak menutup ruang-ruang ataupun yang boleh diteruskai oleh adik-adik yang lain semua, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Masya-Allah, hebat sungguh. Dr. Siti, kata-kata terakhir kepada adik-adik yang dapat tawaran ke sarjana muda pendidikan, Doktor. Baik, kalau tadi Dr. Nizwan bacakan pantun, saya ada sedikit lah. Jadi kita kata, kita mulakan. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Jadi untuk menanam benih ataupun menyemai benih minat kepada bidang pendidikan ini bukanlah mudah, tapi kami insya-Allah di FEBU menyediakan barisan pakar, barisan pensyarah yang berkaliber, yang berkomitmen untuk membantu adik-adik untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dan berdaya saing yang tinggi, insya-Allah. Terima kasih. Right, okey, Dr. Hishamuddin. Kata-kata orang kata biar dia celik mata. Lepas ni terus mohon bahasa Arab kesastraan Islam. Saja Arab ni. Okey, so di akhir kata saya tak naklah panjangkan lagi. Saya nak sedikit ucapan oleh Umar bin Khattab.
Dia kata ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Umar Abdul Khattab berpesan, belajarlah bahasa Arab ini kerana bahasa ini adalah sebahagian daripada agama kamu. Maka di situlah fakulti bahasa sama ada program bahasa Arab dan juga sastra Islam dan program sulungnya iaitu bahasa dan komunikasi, maka di situlah ilmu bahasa Arabnya ada. Maka dengan itu kita belajar bahasa Arab, maka kita ia adalah separuh daripada agama kita untuk memahami tafsir, memahami Al-Quran dan macam-macam lagi lah. Itu saja daripada saya, Dr. G. Alright, terima kasih Dr. Bib. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. G. Untuk saya lah mengalu-alukan pelajar-pelajar untuk mengambil sarjana muda bahasa Inggeris. Mungkin bagi adik-adik yang melihat kini mungkin mereka rasa pelik lah nak masuk Universiti Sains Islam Malaysia tapi kenapa nak kena pilih bahasa Inggeris kan? Ada yang takut dengan orang kata idea westernization dan sebagainya. Mungkin lah, saya tak tahu kan, tapi mungkin lah ada sedikit adik-adik yang berfikiran begitu. Tapi sebenarnya hakikatnya bila saya sendiri dalam bidang bahasa Inggeris, saya rasa kita perlukan wakil. Tahu tak wakil? Yang berilmu, beriman dan bertakwa tetapi hebat dalam bahasa Inggerisnya. Yang mampu duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang yang mampu berhujah dalam bahasa-bahasa Inggeris, berfikir daripada sudut pandangan mereka. Betul tak? Dan dapat mereka faham juga sudut pandangan kita dengan kita menguasai bahasa mereka. Jadi mereka tak boleh pandang rendah kepada kita sebab kita faham bahasa mereka. Jadi mereka patut faham kita dan apa yang kita fikirkan sebagai seorang Islam. Sepatutnya kita ada wakil dalam bidang ini. So itulah saya rasa sepatutnya menjadi orang kata apa, jihad bagi orang-orang yang ingin mencuburi bidang bahasa Inggeris yang masuk ke dalam USIP ini, insya-Allah. Jihad. Okey, Dr. Bib. Alright, okay, last word dari sini hepa kita FBU Dr. Hamadallah. Mungkin doktor nak beli pantun ke, nak jual pantun ke? Last. Masalahnya semua dah berpantun, so saya untuk mempelbagaikan apa panggil tu pendekatan fakulti kita, Fakulti Pengajian Bahasa Utama dan sesuai dengan tema pakaian hari ini, tema pakaian Cina. So saya menyanyikan lagu Cina lah sikit Okey. Okey. 1、2、3、4、5、6、7，我的朋友在哪里？在哪里？在哪里？我的朋友在哪里？ So rumusannya, kalau nak mengasah bakat, nak mempelbagaikan kemampuan bahasa, nak jadi job creator, bukannya job seeker, jangan ragu-ragu, isi borang, pilih FPBU. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey, saya rasa tim yang paling hebat pada. Okey, malam ni kita ada pantun, ada bintang, ada benua semualah. Okey, alright. So adik-adik, okey. Okey, terima kasih juga kepada semua panel yang sudi bersama UCM Missions malam ni bersama-sama untuk mewawarkan keunikan, kelebihan program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Terima kasih juga kepada semua followers yang setia bersama kita dalam lebih kurang 1 jam, okey, untuk dapatkan input tentang program yang ditawarkan di FEBU. So jangan lupa adik-adik, bila UP online dah dibuka bagi fasa kemas kini bermula 9 Ogos nanti sehingga 12 Ogos, adik-adik bolehlah pilih program Bahasa Arab Kesusastraan, program Bahasa Inggeris dan Perdagangan dan juga program Bahasa Arab Komunikasi dalam UP Online di pilihan pertama. Okey, alright. Terima kasih juga kepada followers Adli Rifain. Saya nak masuk UC, masuk dek. Okey, Afnan Jaafar nak. Okey, alright. Terima kasih semua. Okey, sekian sajalah sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa juga pada malam esok, okey, bagi bersama fakulti yang lain. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua panel, alright, dan juga followers. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, arigatou gozaimasu. Okey, jom kita ngetes. Jom mengetes. Ngetes secara online. Alright. Okay. Terima kasih Dr. G. Sama. Terima kasih Dr. G.